Assalamualaikum dan hai murid-murid semua. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Pada hari ini, kita akan teruskan dengan unit 1, Jiran Tetangga, tajuk Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan menggunakan 5 kata nama mengikut konteks tidak formal. Rujukan Dokumen Pencecaran Kurikulum 2.0 Standard Pembelajaran 5.1.1-1. Jadi, pada standard pembelajaran ini, murid akan memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Okey, dalam kurungan 1 tu bermaksud kata nama am. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah murid berjaya sekiranya dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Seterusnya, membina sekurang-kurangnya 4 ayat menggunakan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Baiklah, murid-murid sudah bersedia? Jom kita belajar bahasa Melayu. Fokus pada hari ini ialah tata bahasa. Murid-murid boleh rujuk muka surat 6, buku teks. Baiklah murid-murid, kita akan baca dahulu teks ini bersama-sama. Tajuk, Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi. Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Seterusnya, Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Okey. Murid-murid sudah baca teks tadi, jadi kita akan teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini, iaitu murid perlu menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contohnya, rumah, sungai, kereta, mimpi dan basikal. Okey, jadi kita akan lihat pada situasi 1 ini. Okey, yang tadi kita dah baca bersama-sama. Sekarang ni kita akan cuba kenal pasti apakah kata nama am yang terdapat dalam teks ini. Okey, dapatkah murid-murid kenal pasti apakah kata nama am tersebut? Okey, terdapat 6 kata nama am di dalam teks ini. Yang pertama, bungkusan. Bungkusan. Yang kedua ialah sayur. Sayur. Yang ketiga ialah ikan. Ikan. Yang keempat ialah ayam. Ayam. Yang kelima, telur. Telur. Dan yang keenam, basikal. Basikal. Jadi, terdapat 6 kata nama am pada teks ini. Yang pertama tadi, bungkusan. Yang kedua, sayur. Yang ketiga, ikan. Keempat, ayam. Kelima, telur. Dan keenam, basikal.
Jadi itulah kata nama am yang terdapat dalam teks ini yang telah kita keluarkan daripada teks. Murid-murid boleh lihat pada bahagian bawah tu. Setelah kita menyenaraikan kata nama am yang terdapat di dalam teks tadi, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti membina ayat menggunakan kata nama am. Sebelum kita membina ayat, murid-murid perlu tahu apakah teknik yang sepatutnya digunakan untuk membina ayat yang sempurna. Okey, kita boleh gunakan teknik skop. Apakah itu teknik skop? Okay. Skop merujuk kepada S, subjek, iaitu orang ataupun pelaku. Kemudian K, kata kerja. Kata kerja merujuk kepada perbuatan ataupun aktiviti yang sedang dilakukan. Seterusnya, O, objek. Jadi, kata nama am itu tadi kita akan letakkan pada bahagian objek. Dan seterusnya, perluasan ayat, iaitu pengembangan ayat. Okey, kita akan tengok pada contoh. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu memasak nasi di dapur. Jadi, ibu adalah subjek, manakala memasak ialah kata kerja ataupun perbuatan yang dilakukan oleh ibu. Kemudian nasi ialah kata nama am, iaitu merupakan objek. Dan di dapur merupakan perluasan ayat. Baiklah murid-murid, berikut adalah kata nama am yang telah kita senaraikan daripada teks tadi, teks yang kita baca bersama-sama tadi. Okey, jadi ada 6 kata nama am di situ dan cikgu telah letakkan latihan ini di dalam Google Classroom. Jadi murid-murid boleh rujuk dalam Google Classroom dan cuba bina ayat menggunakan setiap kata nama am yang telah disenaraikan ini. Cikgu minta murid-murid tulis dengan kemas dan teliti. Pastikan murid-murid tulis menggunakan huruf besar dan kecil yang betul. Pastikan ada subjek, ada kata kerja, ada objek dan perluasan ayat berdasarkan teknik skop yang telah cikgu tunjukkan tadi. Okey, kita akan buat ayat yang mudah sahaja dahulu. Okey. Baiklah murid-murid. Setakat itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu berharap kamu dapat melaksanakan tugasan yang telah cikgu berikan di dalam Google Classroom dan hantar untuk semakan cikgu. Jadi cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dan setakat itu sahaja. Okey, jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Bye.